teruskan lagi pembacaan pengajian kitab Syarah Al-Hikam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari, wafat pada tahun 709 Hijrah. Dan pada malam yang berbahagia ini, perbahasan kita kepada kalam hikmah yang keempat. Kalam hikmah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari rahimahullah. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari sibuk membuat pelbagai pengaturan hidup. Rehatkan dirimu daripada sibuk membuat pelbagai pengaturan hidup. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Maka apa-apa jua yang Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk dirimu, janganlah engkau berbimbang-bimbang dalam mengaturinya pula. Maka apa-apa jua yang Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk dirimu itu, janganlah engkau berbimbang-bimbang dalam mengaturinya pula. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah. Telah pun wafat 700 tahun yang lalu. Masih lagi kita jadikan rujukan terhadap nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada kita. Dan malam yang berbahagia ini, kalam yang keempat, iaitu kata-kata hikmah yang mengandungi nilai-nilai tauhid, yang mengandungi nilai-nilai bimbingan dan pimpinan, pedoman untuk kita jalani kehidupan di dunia ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari berhubung tentang dua perkara, iaitu khauf, takut dan bimbang. Yang kedua, raja, harapan dan cita-cita. Yang jelas, kita perlu takut dan bimbang untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kita perlu ada rasa takut dan bimbang terhadap nasib kita nanti untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Ya. Begitu juga kita perlu meletakkan harapan dan cita-cita terhadap kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Membawa erti, janganlah kita takut dan berbimbang-bimbang terhadap kehidupan dunia. Jangan takut dan berbimbang-bimbang terhadap kehidupan dunia. Dan janganlah terlalu meletakkan harapan dan cita-cita yang menggunung terhadap kehidupan yang sementara di dunia. Itu perkara yang paling penting yang perlu kita fahami. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengakui dalam Al-Quran betapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in
mereka yang bertuah menerima bimbingan dan pimpinan secara terus dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sama ada daripada kalangan Ansar dan Muhajirin. Mereka itu insan istimewa, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala meredai pilihan, keputusan, tindakan, cita-cita mereka itu. Allah reda ke atas mereka itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ansar maupun Muhajirin. Wa radu anhu, dan mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ansar dan Muhajirin, mereka itu meredakan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Subhanahu wa taala membuat perakuan kerana mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ansar maupun Muhajirin. Mereka itu benar-benar takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keredaan Allah itu dengan takut, khauf dan raja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dapat keredaan Allah. Lima radatillah. Bagaimana nak dapat keredaan Allah? Belum bermula dengan takut kepada Allah. Ya, buktikan kepada Allah. Kita ini seorang hamba yang benar-benar takutkan Allah. Takut kepada Allah. Dan raja meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah. Khauf dan raja. Takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lima radatillah. Ianya memberi peringatan kepada kita. Takut dan harap kepada Allah. Takut dan harap untuk kehidupan yang kekal abadi, iaitu kehidupan di akhirat kelak. Untuk kehidupan yang sementara di dunia. Ya. Al-ula walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di dunia ini disebut sebagai al-ula, kehidupan pusingan pertama. Kehidupan di dunia ini disebut sebagai al-ula, kehidupan pusingan yang pertama. Ya, adapun kehidupan pusingan kedua yang kekal abadi buat selamanya adalah kehidupan di akhirat. Untuk kehidupan pusingan pertama di dunia ini, kita tak perlu bimbang, tak perlu risau, tak perlu takut. Untuk kehidupan pusingan pertama, kehidupan di dunia ini, kita tak perlu terlalu menaruh harapan. Dengan kehidupan pusingan pertama, kehidupan yang sementara di dunia. Ya, maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah, memberi bimbingan kepada kita, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu daripada sibuk membuat pelbagai pengatur caraan. Macam-macam kita nak atur. Nak atur begini, nak atur begitu, nak atur. Berbimbang-bimbang, risau, takut, salah pengatur caraan. Ya.
Kenapa? Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsi. Apa-apa jua yang Allah Ta'ala telah aturkan untuk dirimu, janganlah engkau berbimbang-bimbang lagi dalam mengaturinya. Kita hanya ikhtiar, itulah yang Allah berikan kepada kita. Apa dia? Usaha, ikhtiar. Dan bertawakallah kepada Allah. Berserahlah kepada Allah. Usaha diteruskan, doa kepada Allah. Jangan diputuskan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik. Kenapa Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari menasihatkan kita agar kita rehatkan dirimu dari sibuk membuat pelbagai pengatur caraan. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Apa yang nak dijelaskan di sini? Ya, sebagaimana kalam hikmah yang sebelum ini kita membahaskan tentang cita-cita. Cita-cita sebagai seorang hamba Allah. Cita-cita sebagai khiyarullah. Orang yang menjadi pilihan Allah. Ya, telah pun kita perjelaskan perkara itu. Imam Athaillah Askandari dah tunjuk, ajarkan kepada kita apa sebenarnya cita-cita sebagai seorang hamba Allah. Baik, setelah menjelaskan perkara itu, Imam Athaillah Askandari menunjuk ajar kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia ini dua keistimewaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini sebaik-baik kejadian makhluk Allah, sebaik-baik makhluk Allah, kerana manusia diberikan dua unsur, unsur akal dan unsur nafsu. Akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Fikiran dan perasaan. Maka Imam Athaillah Askandari menasihatkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita dua unsur. Unsur yang pertama akal. Akal melahirkan fikiran. Jadi kita diberi kebolehan untuk berfikir. Oleh itu, janganlah terlampau memikirkan sangat tentang kehidupan persoalan di dunia. Ya, jangan terlampau memikirkan sangat tentang persoalan kehidupan di dunia. Apabila kita terlalu memikirkan sangat tentang kehidupan, pusingan pertama di dunia ini, kita akan rasa takut dan berbimbang-bimbang dengan kehidupan pusingan pertama di dunia. Walhal ada kehidupan yang perlu kita berikan tumpuan, iaitu kehidupan pusingan kedua, kehidupan yang kekal abadi. Itulah dia kehidupan di akhirat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya, fikiran. Allah Ta'ala dah beri kita akal untuk berfikir. Maka jangan terlalu memikirkan sangat tentang kehidupan pusingan pertama di dunia. Kenapa? Nanti lahir rasa takut dan bimbang. Kita takut, bimbang, risau tentang kehidupan di dunia. Maka kita lupa untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Walhal berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah dimasyhurkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan di dunia itu hanyalah mazra'ah, tempat bercocok tanam. Zara'ah tu menanam, mazra'ah tu tempat bercocok tanam untuk kehidupan di akhirat. Maka apabila nak dibandingkan dua kehidupan, dunia dan kehidupan akhirat, ya, kehidupan di dunia ini tempat kita bercocok tanam. Bercocok tanam untuk apa? Untuk kita nikmati nanti hasil tanamannya di akhirat. Untuk kita nikmati hasilnya nanti bagi kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka juga ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, dia sebut mazra'ah ni sebagai jambatan. Jadi dunia ni dia adalah jambatan untuk kita teruskan perjalanan agar sampai kepada destinasi kita yang sebenar, iaitu kehidupan di akhirat. Baik, dah jelas apa itu kehidupan dunia, mazra'ah. Kehidupan dunia itu adalah tempat untuk bercocok tanam bagi kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Dunia tempat kita semai, dunia tempat kita uruskan apa? Tanaman. Hasilnya nanti kita akan kecapi, kita akan nikmati untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kalau dunia langsung tak tanam apa-apa, apa hasilnya nanti yang kita akan kecapi, yang kita akan nikmati untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat? Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka perkara kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita unsur yang kedua, iaitu nafsu. Nafsu melahirkan perasaan. Ya, perasaan. Jadi perasaan ni apa dia? Cita-cita. Taste. Kita ada kehendak, kita ada keinginan, kita ada cita-cita. Jadi cita-cita kita tu janganlah melampau sangat untuk kehidupan pusingan pertama, kehidupan di dunia. Tak salah kita nak menaruh harapan terhadap kehidupan dunia. Kita ada cita-cita untuk kehidupan dunia. Tak salah, silakan. Tetapi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menasihatkan kita, lapangkan fikiran, tenangkan fikiran. Jangan terlalu memikirkan sangat soal kehidupan di dunia. Mata benda, harta benda, apa benda. Nanti kita akan takut dan berbimbang-bimbang dengan kehidupan di dunia. Ya, perkara yang kedua, soal cita-cita kita. Jangan terlalu menaruh harapan yang tinggi terhadap kehidupan di dunia. Apa pasal pula? Ya, nanti kita akan apa yang disebut kecewa dengan kehidupan yang sementara di dunia. Itu dah dibahaskan minggu lalu. 2 minggu lalu dah dibahaskan perkara itu. Jangan terlalu menaruh harapan dengan dunia. Kita dah berhabis modal you. Dah habis segala-galanya untuk cerita di dunia. Tak dapat
Fras, you know about the fras? Kecewa tau. Berputus asa kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka soal cita-cita untuk kehidupan dunia, soal harta benda, mata benda, apa benda di dunia ini, jangan terlalu sangat kita memikirkannya. Jangan berbimbang-bimbang. Yang penting usaha diteruskan. Usaha diteruskan. Ikhtiar itu sebagai satu kewajipan. Ya, doa jangan diputuskan. Bukti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Al-Iskandari wafat pada tahun 709 Hijrah ini, sebenarnya dia nak menjelaskan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 36 surah Muhammad. Ayat 36 surah Muhammad. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sadaqallahul azim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hanya saja kehidupan di dunia ini merupakan la'ibun, suatu permainan, walahwun, suatu hiburan, senda kurang hiburan, tak ada apa-apa. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan sekiranya kamu benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'tikum ujurakum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganjaran-ganjaran pahala yang istimewa. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak ingin pun, tak minta pun harta-harta yang kamu raih, yang kamu peroleh sepanjang kehidupan kamu di dunia. Ayat 36 surah Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan bahawa kehidupan di dunia ini kehidupan yang merupakan dua. La'ibun, permainan, lahwun, hiburan. Permainan, hiburan. Maka tak perlu risau, tak perlu bimbang, tak perlu takut dengan kehidupan di dunia. Kerana kehidupan di dunia ini merupakan permainan. Ya, kalau sebut permainan itu bukan keperluan. Kenapa orang tu nak bermain? Untuk apa dia bermain? Kita akan sebut dia bermain tu untuk berhibur, untuk sedap senangkan hati. Itu bukan matlamat hidup. Itu hanya kita kata aksesoris hidup. Maka kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan sebagai la'ibun, satu permainan saja. Jadi kalau bermain itu dia ada apa yang disebut court dia. Dia ada lapangan dia. Dia ada pentas dia. Jadi itu disebut pentas dunia. Dan dia ada masa dia. Jadi kalau kita nak bermain, berapa minit aja boleh main. Jadi kalau JDT main lebih daripada kita kata 100 minit, boleh kalah dia Piala Malaysia. Dia tak boleh di 90 minit aja. Kerana itulah dia permainan. Setakat mana kita nak bermain. Terbatas. Inilah dia kehidupan di dunia. Kehidupan yang terbatas. Maka janganlah dirisaukan sangat. Janganlah dibimbangkan sangat. Janganlah ditakutkan sangat.
Janganlah difikirkan sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, kehidupan di dunia ini merupakan lahun, hiburan. Hiburan juga disebut senda gurau. Apa makna hiburan dan senda gurau? Itu bukan keperluan, itu bukan matlamat. Itu sebagai kerehatan. Nak merehatkan sahaja. Kita berhibur ni untuk merehatkan fikiran, merehatkan perasaan. Setakat itu sahaja. Itu bukan matlamat. Ya, itu bukan satu keperluan. Maka nak dijelaskan di sini, tak perlulah nak menaruh harapan sangat dengan kehidupan di dunia. Kerana kehidupan di dunia itu hanyalah hiburan saja. Nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Ya, Allah nak bandingkan, Allah Subhanahu Wa Taala nak bandingkan antara dua kehidupan. Kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu permainan, hiburan, senda gurau. Kehidupan akhirat itu matlamat. Itulah matlamat. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Itu yang perlu kita faham. Maka kalau begitu, Allah Subhanahu Wa Taala dah beri kita akal untuk berfikir. Fikiran kita ini kita lebih tumpukan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita nafsu, kita ada perasaan, kita ada keinginan, kita ada cita-cita, opinion. Maka cita-cita kita itu cita-cita untuk yang kekal abadi, kehidupan di akhirat. Apatah lagi Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, menyatakan ayat 36 surah Muhammad, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hanya senya, tu orang dulu sebut, hanya senya. Orang sekarang terjemahkan sesungguhnya, bahawasanya. Orang dulu kata hanya senya. Ada di situ satu ketentuan. Apa dia? Sebut sahaja kehidupan dunia pasti punya. Tak boleh lari daripada dua angkara. Permainan dunia dan senda gurau dunia. Ni apabila ditafsirkan sedemikian. Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ia menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada kita. Awas! Awas apa? Dunia, kehidupan dunia tak boleh lari daripada dua angkara. Angkara yang pertama, la'ibun, permainan dunia. Apa permainan dunia? Kan anak-anak kita suka tengok game. Sampai mak dia panggil suruh tutup tingkap pun dia lupa tadi petang tau. Kenapa? Game. Dunia ni permainan dunia. Game dunia. Hingga hari ni orang semua cakap, dia nak gamekan siapa? Dia nak gamekan siapa? Siapa gamekan siapa? Dah jadi pertuturan. Siapa gamekan siapa? Tuan-tuan gamekan saya ataupun saya digamekan. Ya Allah. Tuan-tuan, itulah dia. Dipermainkan. Kita dekat dunia, kita tak boleh lari daripada permainan dunia. Permainan dunia jahat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dunia. Ya. Permainan dunia. Kalau sebut permainan dunia, kalau kita tewas dengan permainan dunia, maka kita akan berdepan dengan bebanan hidup di dunia. Tekanan hidup di dunia. Desakan hidup di dunia. Bebanan, tekanan, desakan. In English language, you call what? Kau tanya Dr. Sandul, dia Dr. Mr. Pakar. In English language, dia pandai cakap sebut. Aku ni bahasa Inggeris tak tertulis dekat SPM tau.
maknanya tak luluslah bahasa Inggeris aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka jangan sampai tewas dalam permainan di dunia. Kerana hidup di dunia ni tak boleh lari dari kedua angkara. Angkara yang pertama permainan dunia. Apa itu permainan dunia? Permainan dunia nanti. Jangan sampai tewas di pentas dunia. Kita akan dibebani. Kita akan ditekani. Kita akan berdepan pula dengan desakan. Bebanan, tekanan, desakan hidup di dunia. Ya, senda gurau dunia. Senda gurau dunia ni apa? Jatuh bangun hidup di dunia. Jadi kalau hiburan di dunia ni kejap menang, kejap kalah. Jadi Perdana Menteri pertama, dilantik lagi Perdana Menteri kedua. Sekejap aja you. Dapat jawatan tu. Itu semua adalah hiburan, senda gurau di dunia. Standard. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka Imam Atha'illah As-Skandari wafat pada tahun 709 Hijrah menasihatkan kita untuk kehidupan di dunia ini janganlah berbimbang-bimbang sangat. Janganlah berbimbang-bimbang sangat, janganlah risaukan sangat. Usaha diteruskan, doa jangan diputuskan. Semuanya sudah menjadi ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu, tak salah kita menanam cita-cita dan harapan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu juga dekat dunia ni Imam Atha'illah As-Skandari menyatakan janganlah kita nak mengatur. Macam-macam kita nak atur. Kita nak atur soal. Inilah. Nak atur. Begini, begitu. Tak dapat. Dah macam-macam kita aturkan. Semuanya terkandas. Tak kecewa ke? Maka Imam Atha'illah As-Skandari nak jelaskan kepada kita, inilah dia dua perkara. Khauf dan raja. Takut dan harap. Takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut dan harap kita kepada kehidupan dunia yang sementara. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Ya, salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Rabba Musa wa Harun. Wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi